ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ni kita menyambung rancangan kita dalam bahasa Al-Quran. Kita nak masuki pada dhamir yang terakhir. Dhamir yang terakhir untuk fi'il madhi. Iaitulah ini dah ke belum kita ni? Belum. Nahnu. Belum ya? Last. Itulah nahnu. Yang bermaksud kami ataupun kita. Bergantung kepada penggunaan kita lah. Sekatilah nak guna kami boleh, nak guna kita pun terpulang ikut pada kesesuaian. Nahnu. Ini dhamir yang terakhir, dhamir yang ke-8 yang kita nak masukkan pada fi'il madhi. Baik. Maka perkataannya ialah apabila kita masukkan pada fi'il dia menjadi begini, fa'alna. Bunyi asasnya ialah fa'alna. Baik. Kita nak fokus pada tanda. Apakah tanda dia? Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati. Nah, itu tanda dia yang kita nak fokuskan. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka ada dua sisi yang kita nak kena lihat, dua bahagian. Pertama, lihat pada huruf terakhir dia, itulah dia nun alif. Kemudian kita nak lihat pada huruf sebelum nun alif itu, kan? Baris dia apa. Dan yang kita nak ialah huruf sebelum nun itu dia baris mati ataupun sukun. Baik. Dan dalam terjemahan mesti ada dua perkataan, iaitulah telah menunjukkan dia adalah fi'il madhi dan juga kami merujuk kepada dhamir dia. Kata ganti nama dia. Baik. Perkataan fa'alna. Ustaz ni feminin ke, maskulin ke, atau dua-dua? Yang ni guna untuk dua-dua. Diguna untuk maskulin dan juga feminin, tengok siapa yang sedang bercakap. Gantung pada siapa yang sedang bercakap. Tanda dia sama, cuma nak tengok siapa yang sedang bercakap itu kena lihat pada konteks ayat. Siapa yang sedang bercakap. Jadi dia digunakan untuk dua-dua lah. Macam kita guna kami, kan? Kalau lelaki pun guna kami, perempuan pun sama guna kami juga. Boleh tulis dulu. Baik. Tanda kita ialah nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Ini kita nak highlightkan huruf sebelumnya berbaris sukun. Baik, kalau kita lihat fa'alna, ini bentuk yang kita terima, iaitu dia nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik. Kalau kata sebelum, kita lihat pada yang contoh yang bawah ni, fa'alana. Kita lihat ada nun alif di akhir perkataan. Tapi sebelumnya huruf berbaris atas. Maka kita tidak terima. Kenapa? Kerana kita terima hanyalah huruf yang berbaris sukun sahaja. Huruf yang berbaris sukun sahaja. Baik, fa'alina. Kita jumpa ada nun alif di akhir perkataan. Tapi sebelumnya huruf berbaris bawah. Kita terima ke tak terima? Tidak. Kita tak terima dia. Tak terima dia sebagai fi'il madhi untuk nahnu. Begitu juga fa'aluna.
fa'aluna, ada nun alif di akhir perkataan, dah betul dah. Kan kira separuh daripada tanda ni betul dah. Kan, nun alif di akhir perkataan betul. Tapi pada bahagian yang kedua tu dia tak tepat. Huruf sebelum nun alif itu dia berbaris depan, maka kita tidak terima ketiga-tiga bentuk ataupun baris ini. Kita hanya terima huruf sebelum na itu dia berbaris sukun. Itu sahaja. Jika kita jumpa nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun, maka apakah ia? Ia masuk kategori fi'il. Fi'il pula fi'il madhi. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada nahnu. Pada nahnu. Untuk kami dan juga kita yang digunakan untuk maskulin dan juga feminin bergantung pada siapa yang sedang berkata-kata. Baik, kita lihat pada contoh. Contoh firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi raibin mimma nazzalna. Fi raibin mimma nazzalna. Perkataan nazzalna. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka nazzalna, saya besarkan sikit. Dia besar sikit lah. Boleh nampak. Baik. Boleh. Nazzalna, nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka nazzalna dia masuk kategori apa? Isim, fi'il ataupun harf. Dia adalah fi'il madhi. Fi'il pula fi'il madhi dan dalam itu ada dhamir merujuk kepada nahnu. Okay. Jadi yang terjemahan mesti ada dua perkataan, telah dan juga kami. Ini untuk kita punya sendirilah kan. Kalau rujuk pada terjemahan mungkin ada dan juga mungkin tak ada. Baik, thumma afauna ankum. Thumma afauna ankum. Perkataan afauna, nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka afauna dia adalah fi'il madhi. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada nahnu. Wa idh atayna Musal kitaba. Perkataan atayna, nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka atayna ia adalah fi'il madhi. Dalamnya dhamir merujuk kepada nahnu. Baik. Lihat contoh lagi. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Nak lihat pada perkataan mana? Pada perkataan ba'athna. Kan. Kum tu kita boleh potong lah. Tapi dia tak nampak pun macam bersambung. Tulisan biasa tak menampak macam tak bersambung. Mungkin dalam Quran kan nampak mungkin macam bersambung sebab dalam Quran mungkin alif yang besar tu untuk na tu kan. Kan alif besar. Mungkin dalam Quran dia akan tulis alif kecil. Kan mungkin ada bersambung dengan perkataan lain, alif tu adalah alif yang kecil. So bila dia tulis dengan alif kecil, kita kena apa? Kita potong dululah untuk nak asingkan perkataan itu supaya boleh kita lihat. Nanti kita akan tengok pada contoh insya-Allah. Baik, ba'athnakum, kita jumpa nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka ba'athna, kita cerita ba'athna sahaja. Dia adalah fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada nahnu. Baik. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum. Perkataan wa dhallalna. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun.
Mati. Maka soalan. wadhallalna dia adalah fi'il madhi, dalamnya dhamir merujuk kepada Kepada nahnu. Nahnu. Wa anzalna nun alif di akhir perkataan sebelumnya berbaris huruf sukun. berbaris Sukun. Maka Merujuk anzalna kepada dia juga adalah fi'il madhi yang dalamnya ada dhamir merujuk kepada merujuk kepada kepada nahnu. nahnu. Wa id akhadna mitsaqakum. Perkataan akhadna. Akhadna nun alif Nun alif di akhir perkataan kataan sebelumnya baris huruf sukun. berbaris sukun. Sukun. Ini huruf Merujuk. sebelum tu beri sukun tu sangat penting tu. Sangat penting. Kenapa? Kerana ia membezakan antara fi'il Fi'il madi dengan dan mudhari'. juga kan isim. Jauh beza. Isim. Jauh beza. Dan sebab tu tanda sukun ni penting sangat. Kerana dia bezakan antara fi'il dan juga isim. Isim. Baik, maka akhadna ialah fi'il madhi, dalamnya ada dhamir merujuk kepada nahnu. Wa Nahnu. rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum. Perkataan wa rafa'na. Baik, nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris Sukun. sukun. Maka rafa'na dia adalah fi'il Fi'il madi madhi, merujuk dalamnya kepada dhamir merujuk kepada nahnu. Nahnu. Ustaz, nahnu. Ya, saya silakan. saya, kalau misalnya ada tanda mati ni Ustaz, sukun ni sebelum nun alif, dia mesti fi'il. Ya Ustaz. Baik. Mesti. Kalau ada tanda sukun sebelum nun alif. Ha. Ya, betul. Ataina itu tak termasuk ya. Ataina masuk. Cuma tak dalam copy paste dia tak keluar pula. Tak ada huruf sukun, tak ada sukun dia. Ada tapi copy paste ni dia tak keluar. Ada baris tak keluar, macam khuzu ma zal ni pun tak keluar. Ma pun dia tak keluar. Ni copy paste, lepas tu tak perasan lepas copy paste tu baris dia tak lengkap. So tak mungkin dia isim lah. Tak mungkin dia isim. Kalau dia na kat ujung sebelum tu sukun, maka dia adalah fi'il. Dia adalah fi'il. Lagi bila kita lihat semuanya dia bercantum satu perkataan. Yang satu dalam satu perkataan. Sebab yang atas ni Ustaz yang pertama tadi, yang contoh yang pertama tadi, atas sekali. Nazalna. Bukan. Yang Afauna. table, yang bawah table ni. Yang ni tu. Ba'asna ni. Kalau kita kom tu kita potong, okey. Ba tu huruf boleh isim dia Ustaz. Tak. Kalau isim dia yang ba tapi dia baris bawah. Oh, okey. Dia B. Kan min ila an ala fi B. Dia berbaris ba yang berbaris bawah. Oh, okey. Baris bawah. Qalu tadi qalu tak nampak dia punya tanda dia. Sami'na, maka sami'na nampak nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun, maka dia adalah fi'il madhi, dalamnya ada dhamir merujuk kepada nahnu. Wa asayna, nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun, maka asayna juga dia adalah fi'il madhi. Dia adalah fi'il pula fi'il madhi. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Perkataan ahlakna. Potong itu. Ahlakna, nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun, maka dia adalah fi'il madhi, dalamnya ada dhamir merujuk kepada nahnu. Binasakannya. Zainul mesti ingat. Kami membinasakan. Latin pun ingat. Kenapa? Itu ayat baru hafal ke? Ustaz, Yes. sajadah. Sajadah Ustaz.
Ayat 26. Masya-Allah. Ayat 26 tu. Tangkap. Tu dia. Kan tu Alam yarau ahkam ahlakna min qablihim. kira membantu kan. Ingat terjemahan tu Bantu. kita hafal sekali je perkataan surah Sajdah. Yang ni ahlakna ni jumpa lagi. Tapi dekat yang tadi ni surah mana? Ahlakna ni surah 7 Al-A'raf ayat keempat. Ada ahlakna. Yang Surah contoh sekarang Sejarah ni 26 sekarang ni Sejarah. surah yang ke-6 surah Al-An'am ayat yang ke-6. Kan hafal sekali je kat surah Sajdah tapi dah ada, dah pergi 2 surah dah ada dah. Ya, macam Puan Nuria terror Ustaz. Tak ada lah. Terus lah. Dia boleh tahu kat mana semua. Masya-Allah. Nak kena hafal juga Ustaz. So okeylah, hafal ayat, kedudukan ayat, hafal perkataan. Cantik, dia sangat membantu. Baik. Surah ke-6. Dia kena hafal makna sekali baru dah boleh Kena ingat hafal ayat. makna sekali, betul. Hafal makna sekali. Itu yang terbaik lah. Banyak membantu, sangat. Ini cukup besar ke atau nak buka yang page Boleh. Quran biasa? Boleh. Ini boleh Okay. Baik. Alam yarau kam ahlakna. Kita nak cek apa sekarang? Kita sedang mencari fi'il madhi untuk nahnu. Yang masuk pada nahnu. Tanda dia nun alif di akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka ada 2, nun alif akhir dan juga sebelumnya huruf berbaris sukun. Alam yarau kam ahlakna. Perkataan ahlakna. Nun alif di akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka ahlakna isim fi'il ataupun harf dia adalah fi'il pula fi'il madhi. Dalam ni ada dhamir merujuk kepada nahnu. Ini kalau dapat ingat semua ni cantik sebab apa? Na ni dalam Quran sangat banyak kita akan jumpa. Min qablihim min qarnin makkannahum, kan. Ini perkataan yang bila jumpa macam ni bunyi dia macam makanna, tapi nampak tak alif dia kecil ni kan? Makanna. Bunyi macam ya. Makanna. Bunyi macam ya kan, nampak nun alif. Tapi ada syaddah. Huruf sebelum dia pun tak nampak sukun dia. Tapi nun alif tu ada. Jadi bila jumpa perkataan yang kita pun tak berapa nak pasti nak buat apa? Kita hold dulu perkataan ni. Tak payah pening-pening kepala. Kan? Tak payah pening kepala. Sebab kita bermain dengan syaddah tu, kita takut mungkin tersalah perkiraan. Kan? So nak selamat kita hold je dulu perkataan ini. Baik. Fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-sama. Perkataan wa arsalna. Potong wa jadi tinggal arsalna. Arsalna nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka arsalna dia adalah fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada alaihim midrara wa ja'alnal anhara. Perkataan ja'alna nun alif baris atas di akhir perkataan sebelumnya baris sukun. Maka ja'alna ia adalah fi'il madhi. Di dalamnya ada dhamir nahnu. Al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum. Ni nampak macam sekali kan, tapi tengok nun dia dah jadikan kecil. Kan? Kalau kita perasan okey, kalau tak perasan tidak ada masalah. Sebab bila sambung kerana dalam Quran nun yang besar tu ditukar menjadi alif, alif yang besar ditukar menjadi alif yang kecil. Jadi kita potong hum tu, tinggallah dia fa tu kita potong, tinggal ahlakna. Cuma beza dia dengan atas adalah ahlakna yang atas ni alif dia besar, ahlakna yang bawah ni alifnya kecil. Beginilah tulisan dia dalam Quran.
yang kita nak perhatikan. Kadang dia alif besar, kadang dia alif kecil. Cik. Tapi dia tetap sama. Ada je nun alif akhir perkataan setelah kita potong. Sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun, maka dia adalah Fi'il mati. madhi. Dalamnya ada domir Dalamnya ada dhamir. Domir merujuk Pada nahnu. nahnu. Bidhunubihim wa ansha'na. Wa Ustaz ada dua ansha'. domer tu Ustaz. Nah, Ada dua domer tu. di mana? Fa'ahlaknahum. Laknahum. Dhamir satu lagi. Dia punya, di mana? Hum. Home. Itu Dhamir home juga adalah dia punya dhamir ataupun nama besar dia masuk kategori isim. Isim dhamir. Wa ansha'na, perkataan ansha'na. Kita nampak sukun ya. ansya'na. So ansha'na, nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris baris sukun. Sukun. Saya rasa nak buka Quran yang biasa tu lah. Sebab yang ni baris dia ada yang tak habis. Tak berbaris. Ada baris yang tak nampak. Okay. Wa ansha'na tadi. Abang nampak jelas dia punya baris dia. Wa ansha'na. Nah, Syak anu urusan tu ke? Ha? Maknanya uruskan ya. Syak. Syak Wa anu. Itu lihat pada itu bertanya ke memberitahu? Tak tahu. ansya'ahum. Nasya'a maksudnya menjadikan ataupun menciptakan. 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 Ansya'. Bukan kolakor ya. Dia tapi dia tak guna perkataan khalaqa. Tapi kalau terjemah bahasa kita dia lebih kurang. Kan menjadikan ataupun menciptakan selepas daripada mereka. Kalau belajar bahasa Arab dulu kan ada insya'. Ingat tak ada insya'. Itulah syak. Insya' karangan. Kan karangan tu dipanggil al-insya'. Ada ru'ut dia samalah nasya'ah. Nasya'ah. Ansha'na, kita lihat ada nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris Sukun. maka ansha'na ia adalah fi'il Madi. madhi, Merujuk dalam kepada ada dhamir merujuk kepada Nahnu. nah. min ba'dihim qarnan. Yang ni ada nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Terima ke tak terima? Baris atas je kan. Tapi dia tanwin tu Ustaz. Rasa dia isim ni Ustaz. Ada tanwin. Dan so bila kita lihat dia dah ada tanwin, sasar dia adalah isim. Walaupun dia baris atas tapi dia ada dua, kita tak terima lah, kita terima hanya baris satu sahaja. Dan kalau baris tanwin ni sasar dia adalah isim. Akharin walau nazzalna perkataan nazzalna. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya baris sukun. Fi'il madi. Nazzalna dia adalah fi'il madhi, dalamnya dhamir merujuk kepada nahnu. nahnu. Baik. Alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wa qalu laula unzila alayhi malak walau anzalna, perkataan anzalna nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun, maka ia adalah fi'il madhi. Malakal qudiyal amru thumma la yunzarun. Ini sebenarnya kalau kita randomly pergi mana-mana muka surat pun mesti ada na punya lah, mesti ada na. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Comas ya.
Kita ambil surah inilah surah Az-Zariyat. Surah 51 ayat 32. Surah 51 ayat 32. Which Yes. book is that? Surah 51. Surah Az-Zariyat surah ke-51. Kita lihat ayat 32. Pada muka surat 522. Muka surat 522. Baik. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna. Baik, perkataan inna kan, kalau kita tak pasti sebab dia tak berapa nak nampak dia punya tanda-tanda keseluruhan dia tersembunyi pada syaddah tu. Kan, maka kita hold dulu perkataan yang inna. Ursilna, kita jumpa ursilna. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris Sukun. maka ursilna dia adalah fi'il madhi. Walaupun atas alif ni ada apa? Ada tanda panjang mat tu, tak apa, tidak ada masalah. Itu kerana nak meraihkan hukum tajwid. Dan baris depan dia pun tak apa, kan? Kalau tak kan dalam contoh tu kita cuma saya letakkan bentuknya begini, kan? Baris fa'ai ni saya tak letakkan. Sebab apa? Sebab dalam Quran dia datang dengan pelbagai bentuk. Macam ni ursilna, kan? Ursilna. Tak apa depan tu bentuk dia macam mana pun tak apa. Yang penting tanda belakang tu yang kita nak fokuskan. Baik. Ya saya. Macam inna tu kalau kita pecah dia tak boleh tak? Boleh? Kalau kita So, ke pecah, tepi kan tu? nun pertama nun mati, nun kedua nun baris. Baik. Tak boleh lah kalau mati dulu. Kalau mati Perkataan in Ada Nah. dua nun. Selalunya inna dia adalah inna plus na. Dia terus jadi inna satu. Ada yang pertama tu tak ada sabdu maaf. Yang pertama tu. In plus na. Inna. So ni dua bentuk inna dalam Quran. Lepas tu kadang kita ada jumpa innana dan kita ada jumpa inna. Baik. Ini ada nun alif di akhir perkataan, nampak sebelumnya sukun. Baik, tapi untuk inna kita tak kira dia kan sebagai fi'il. Na yang dalam inna, innana, semua ini kita kira dia sebagai isim. Kita kira dia sebagai isim. Sebab apa? Sebab dia bercantum dengan depan ni kan, kedua-duanya masuk dalam kategori harf. sesungguhnya tak? Sesungguhnya. Sesungguhnya. So depan dia masuk kategori harf. So bila dia sambung dengan dhamir dan datang selepas itu, dia adalah isim, dia bukan fi'il. Apa-apa saja perkataan yang selepas daripada harf, dia adalah isim. Contoh harf yang kita dah ambil apa? Huruf jar. Kan? Contoh fi. Sambung jadi fina. Kan? Nampak macam sukun lah sebelum tu. Kan? Tapi sebenarnya dia bukan fi'il lah, dia adalah isim. Sebab bila kita potong tu fi tu lain, na tu adalah lain. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, harf dia campur dengan dhamir contohnya. Apa-apa dhamir. Apa-apa dhamir. Maka dhamir ini dikira sebagai isim. Kan, dhamir ini tidak dikira sebagai fi'il. Tengok pada depan tu, apa benda. Kalau innaka, innakum, innahum, innahu, kan, semua tu dia sebab dia sambung dengan na, kita tak nampak lah kan, tapi kalau dia sambung mungkin dengan hu, mungkin boleh mudah sikit kita nak lihat kan, ataupun innahum, mudahlah sikit untuk kita nak potong lahum kan. Apa saja yang bersambung dengan huruf jar, lahu, lakum, yang bersambung dengan huruf jar, semua itu kita kira sebagai isim, kita tidak kira dia sebagai fi'il.
Terima kasih. Baik, sama. Terima kasih Jaya, soalan yang baik tu. Ustaz, half tu kata tugas ni Ustaz. Macam mana? Ya. Betul. Half tu kata tugas, partikel. Partikel. Macam Hmm. seperti Kata tugas, kata sendi, Sendi. semua masuk kat bahagian tu. Kata tugas, kata sendi masuk bahagian tu. Sambung. Kata sambung. Baik. Ayat ke-33, linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbik. Musawwamatan 'inda rabbik. Ustaz, balik pada inna tadi. Aha. In tu sesungguhnya kata tugas lah. Dia kira sebagai harf. Sesungguhnya tu. Kalau bahasa kita untuk harf ni macam tak ada satu, kalau kita boleh nak letak pun partikel lah. Kan? Sebab harf dia sebenarnya tugas dia besar. Kita nak letak dalam bahasa Melayu satu nak letak kata tugas, harf dia lebih daripada kata tugas. Nak letakkan dia kata sendi, dia lebih daripada kata sendi. Kan? Cuma mudah untuk kita nak ingat, dia lebih kurang kata tugas dan juga kata sendi. Dia kadang duduk di tengah-tengah kan, tapi kadang bila duduk kat depan pun dikira juga harf juga. Jadi ada kalau baca buku dalam bahasa Melayu akan ada orang terjemahkan dia sebagai kata tugas, akan ada orang terjemahkan dia sebagai kata sendi, dan akan ada yang diterjemahkan sebagai partikel. Partikel sebab penggunaannya luas. Dia banyak huruf, and dia banyak huruf. Dia nanti akan ada huruf yang duduk kat tengah dan dia akan ada huruf yang duduk dekat depan. Dan inna ni kan dia selalunya duduk di depan. Kan kalau kata sendi, kita cerita selalunya dia menghubungkan antara dua ayat lah kan, ataupun dua perkara. So selalunya dia duduk di tengah-tengah ayat. Kan ataupun kata tugas. Tapi ini dia kadang duduk di depan. Jadi nak letakkan dia sebagai kata tugas boleh untuk mudah kita nak fahami ataupun kata sendi. Tapi nak kata secara tepat harf itu adalah kata tugas ataupun kata sendi, tak boleh nak beritahu begitu. Sebab penggunaan dia luas. Penggunaannya besar. Nah, yang sebenarnya dah lupa dah kata tugas tu apa. Yalah, itu pun dia juga. Nasib baik Betul. Ustaz tak tanya huruf kosam. Sebab kita tak berapa familiar pun kan sebut kata tugas, kata sendi mungkin kita boleh bayangkan, kata tugas tak boleh nak bayang kata tugas tu apa kan. Itulah. Tapi kalau perkataan tu mungkin kita tahu bentuk kan, dia punya bentuk perkataan tu kita tak berapa nak familiar. Sebab harf dia ada banyak. Macam tadi huruf qasam kan masuk juga kategori harf. Sumpah pun masuk dalam kategori harf kan. Dalam bahasa Melayu sumpah dia tak masuk dalam kata tugas, kata sendi, kata urun tak masuk kan, dia lain. Tapi dalam bahasa Arab sumpah pun dia masuk kategori harf. Dia masuk mahkamah ya. Demi ya Ustaz lah. Demi. Perkataan demi. Baik, tadi ursilna. Ayat yang ke-35. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Perkataan fa akhrajna, kita potong fa tu. Jadi tinggal akhrajna. Akhrajna nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka akhrajna dia adalah fi'il Madi. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada nahnu. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Perkataan wajadna nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka wajadna dia adalah fi'il madi mana dhamirnya merujuk kepada nahnu. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Perkataan wa tarakna. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka tarakna dia adalah fi'il madhi. Okay.
Ayat 38. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Baik, perkataan arsalnahu. Kita potong hu tu dan nampak nun alif tu dia menggunakan alif yang kecil. So tidak ada masalah. Dia menggunakan alif yang kecil. Cuma kita perasan ataupun tak perasan. Kan? Kalau perasan okey, kalau tak perasan untuk permulaan tidak ada masalah. Iz arsalnahu pada bacaan kan, kalau kita dengar kita boleh dapat tangkap, tapi kalau tengok tulisan dia tak adalah tak adalah alif yang besar. Iz arsalnahu, maka arsalna nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun, maka ia adalah fi'il madi. Benar nahnu. Dalam Sebenarnya zaman bentuk penulisan dia nak sambung dengan ha tu bukan dia jadi dia pakai gitu kan. ya betul. Ila fir'auna. Ila fir'auna nampak nun ada beri atas. Sebelumnya pun ada sukun. Kan? Tak ada alif. Tapi nun tu tak ada alif. Katakan nun tu ada alif. Boleh terima ke tak? Tak boleh terima. Fir'aun kan dah confirm nama. So kalau dah tahu kan Fir'aun tu dah asal nama, tak payah dah tengok pada tanda. Kan dah kenal dah Fir'aun tu, pada nama dia kita tahu dia bukanlah fi'il, bukanlah kata kerja. Dia walaupun ada tanda kita abaikan sebab kita dah tahu dia adalah nama. Isim. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fa akhadnahu wa junudahu. Perkataan fa akhadnahu. So fa kita potong. Hu tu pun kita potong. Tinggal akhadna. Bi akhadna nun alif di akhir perkataan. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka akhadna dia adalah fi'il madi. Fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Perkataan panjang benar perkataan dia kan. Nak potong tak tahu kat mana. Kita potonglah bahagian yang kita tahu. Mana yang kita tahu? Belakang ni paling mudah sekali kita tahu. So tinggallah fanabadna. So nabadna nun alif di akhir perkataan sebelumnya bersukun. Maka nabadna ia adalah fi'il madi. Dalamnya dhamir merujuk kepada nahnu. Fil yammi wa huwa mulim wa fi 'adin iz arsalna 'alaihim ar-rihal aqim. Arsalna nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun. Maka arsalna ia adalah fi'il madi, dalamnya dhamir merujuk kepada nahnu. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Wa fi samuda idh qila, ada ke tadi? Tak ada, ja'alathu. Bukan nahnu. Bukan nahnu. Wa fi samuda idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa akhadhathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun fama istata'u min qiyam wa kanu mutazawwifun wa nuhim. Baik. Ayat 47 was-samaa banaina. Mana nak potong? Potong bahagian yang kita tahu. Potonglah dhamir yang dekat belakang tu ha. So tinggallah banaina. Banaina nun alif walaupun alif dia kecil. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka banaina ia adalah fi'il madi. Dalamnya dhamir merujuk kepada dhamir nahnu. Wal arda farashnaha. Perkataan farashnaha. Kasih potong ha itu. So tinggal farashna nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka farashna ia adalah fi'il madi.
Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Khalaqna. Perkataan khalaqna. Nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris, Sukun. maka khalaqna fi'il madi. Fi'il ia madi. adalah fi'il madi, dhamirnya ialah nahnu. Baik. Kita nak cari supaya kita jumpa nun alif yang mana. Bila cari macam ni lah tak jumpa. Kalau tak cari tu ada. Kita nak cari nun alif juga. Tapi kita nak lihat yang sebelum dia itu yang ada baris. Laju je nampak wa amdadnahu kan. Alasnahu. Cantik. Sekejap saya nak cari yang tu dulu. Saya nak cari kalau cari macam ni, cari tak jumpa. Mana kita kena niat saya tak cari. Nanti jumpa. Allah tak jumpa ni. Tak cari. Abai ini dia. Ya, bukan Ustaz nak test kita ni. Tak, nak tunjukkan contoh kan supaya kita boleh nampak. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Baik, kita lihat ada nun alif akhir perkataan kan. Tapi Tak ada kita jangan sukun. keliru sebab kita nak kena perhatikan huruf sebelum tu. Sukun. Baris ni apa Berbaris sukun. kan. So nun alif dia sama tapi huruf sebelum tu ada Sukun. berbaris depan. Jadi bila baris depan kita terima tak dia untuk fi'il madhi? Tak boleh Tidak. tak? Kita tak terima dia sebagai fi'il madhi. Maksudnya kategori dia adalah lain lah, bukan fi'il madhi. Lain. Ini perkataan yang biasa kita guna. Innal ladzina qalu rabbuna. Rabbuna. Kita jumpa juga nun alif di akhir perkataan. Tapi huruf sebelum tu baris depan. Baris depan. Maka Rob dah tahu Rob, dah tu kan. Tuhan kan. Jadi kita tak terima dia sebagai fi'il madhi. Tak terima dia sebagai fi'il madhi. Mungkin dia lain lah tapi fi'il madhi bukan. Fi'il madhi bukan. Baik. Tasaddiqal ladzi wa ziqala. Ini banyak hum dan juga antum. Okey. Perkataan ayat ke-22 ni. Qalu ajitana. Qalu ajitana. Kita jumpa nun alif di akhir perkataan. Satu baris Dia atas. sebelumnya baris atas. Atas. Kita terima ke tak terima dia sebagai fi'il madhi? Tak boleh. Tak terima dia. 5. Nun alif tu betul tanda dia sama tapi dia tak lengkap. Kita nak sebelum tu huruf baris sukun. Tapi sebelum tu dia berbaris atas maka kita tak terima dia sebagai fi'il madhi. Tidak terima kan. Tapi na ni untuk nahnu ke? Ya betul. Na ni masih untuk nahnu. Cuma dia fi'il madhi bukan. Baik, litak fi kana. Jumpa lagi nun alif di akhir perkataan. Tengok huruf sebelum dia baris atas. Berbaris atas. Jadi kita tidak terima dia sebagai fi'il madhi. Madi. An alihatina. Jumpa lagi nun alif di akhir perkataan. Tapi huruf sebelumnya berbaris bawah. Maka kita juga tidak terima dia sebagai fi'il madhi. Madi. Fa'tina. Tidak sama. Fa'tina. Sama juga. Fa ada nun alif di akhir perkataan kan. Tapi sebelum tu huruf berbaris sukun. Maka kita tidak terima dia sebagai fi'il Madi. madhi. Bima ta'iduna. Ta'iduna. Nun alif di akhir perkataan. Tapi bila tengok huruf sebelumnya berbaris atas. Baris depan. Bila baris atas kita tidak terima dia sebagai fi'il madhi. Madi. Tak terima dia. Baris Baik. depan. Waktu kita pada bahagian isim kan.
Bagian isim kan kita telah ambil untuk nahnu, untuk dhamir nahnu. Bila kita nak potong, apa yang kita nak kena pastikan? Ingat tak? Dia Hujung. Dhamir, semua dhamir yang kalau kita nak potong. Tak ada kan beta atau ya. Contoh, dengan ya ya sebelum beginning. kan contoh kalau Apa kita nak tembak ni? potong dhamir yang semua tu lah, dhamir yang dia bersambung kan. Contoh wa hamluhu. So hu ni kita nak potong, wa fisaluhu nak potong hu kan. Ashuddahu nak potong hu ni. Auzi'ni kan. Mungkin apa? Ni'matakallati nak potong ka. Alayya kita nak potong ya. Walidayya nak potong lagi ya kat sini. Tardahu, hu ni kita nak potong. Baik, kalau bila kita nak potong ni apa yang kita nak, dhamir ni kita nak perhatikan. Untuk yang lain ni mungkin senang lah kan. Ini dhamir yang duduk di belakang kan. Yang kita dah ambil sebelum ni, contoh macam him kan, kita kata kita boleh potong kan. Innahum kan kita boleh potong. Waliyuwaffiyahum, hum ni kan kita boleh potong dhamir, a'malahum dhamir, hum dhamir. Baik. Semua yang kita potong-potong ni, ini maksudnya dhamir kan. Tayyibatikum potong. Baik. Tapi apa yang kita nak kena perhatikan? Apa beza dia dengan fi'il? Bezanya dengan fi'il apa? Bezanya dengan fi'il ialah baris pada huruf Belum. sebelum. Kan? Bila kita dah pergi pada dhamir nahnu, na kan kita kata na tu bila kita nak potong, kita kena pastikan huruf sebelum tu dia bukan berbaris sukun. Kan? Waktu kita dekat isim dululah. Kan waktu kita dekat isim, kita kata kalau nak potong na kan, macam tadi tu. Kita pergi tadi. Kan bila kita pada bahagian isim sebelum ini, kita kata na ini adalah dhamir. Na ni adalah dhamir. Kan? Cuma kita nak tengok dia isim ke ataupun dia fi'il. Kan? Jadi macam mana nak bezakan dia? Dia tengok Perbezaan adalah huruf pada sebelum baris. huruf sebelum dia. Kan? Jadi pada isim dulu kita kata kalau nak potong na boleh, tapi kena perhatikan huruf sebelum tu bukan sukun, bukan baris mati. Kalau dia bukan baris mati kita boleh potong. Kalau dia baris mati boleh potong tak? Boleh. Kalau sebelum tu huruf berbaris mati, kan contohlah perkataan ajib tanah ni, kan perkataan dia maaf. Contoh sekejap. Kasih clear sikit. Baik, yang ini ajib tanah. Satu lagi ajiatna. Kan satu ajib tanah, satu lagi ajiatna. Dua-dua berakhir dengan na. Kan? Mana satu na tu boleh potong, mana satu lagi na yang tak boleh kita potong. Yang atas boleh potong. Yang atas ni kita boleh potong. Sebab apa kita boleh potong? Sebelumnya tidak berbaris bukan tanda sukun. Bukan Sebelumnya hurufnya bukan baris sukun, bukan baris mati. Jadi kita boleh potong. Kalau dia baris mati macam ni boleh potong tak? Ajiatna. Tak Boleh boleh. potong? boleh. Na tu boleh potong? Tak boleh potong. Tak boleh potong. Sebab apa? Sebelum tu huruf berbaris baris sukun. Betul. Bila huruf sebelum tu baris sukun kita tak potong sebab apa? Sebab dia adalah sebahagian daripada perkataan tu. Kataan kunta tu. Perkataan kunta ya. Sama perkataan kunta kan. Tak boleh nak potong sebab apa? Ta tu tak boleh nak potong. Sebab huruf sebelum itu macam mana? Dari sukun. Jadi maknanya yang bukan sukun kita boleh potong. Yang sebelumnya bukan sukun kita boleh potong. Dhamir yang sebelum tu bukan sukun kita boleh potong. Dhamir yang sebelumnya tu sukun, kita kena berhati-hati kan. Selalunya kita
Ambil je langkah berjaga-jaga, kita tak potong. Kita tak potong. Kan macam perkataan ni, kunta kan. Sebelumnya sukun, kita tak potong. Uballighukum. Boleh potong tak kum ni? Boleh Tak potong ke tak boleh. boleh potong? Mana? Tak, yang mana? Kom, yang mana? Potong. Kum ni boleh potong tak? Boleh. 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 Baris. Macam kenapa boleh potong? Sebab sebelum dia bukan sukun. Bukan Sebelum dia sukun. bukan sukun. Tu cara paling mudah lah kan. Asalnya memang kita kena hafal dhamir tu, tapi cara paling mudah tengok je nak potong kum, tengok urut sebelum tu. Ada sukun. Tak ada sukun kita boleh potong. Ma ursil tu. Ini nak potong dah sasar tak boleh sebab sebelumnya huruf baris sukun. Maknanya ada Baik. satu kalimah lah tu. Tapi yang mengelirukan dia adalah pada nahnu je. Yang keliru adalah pada nahnu. Sebab nahnu dia isim ataupun dia fa'il sama, bunyi dia na juga kat ujung. Kan? Kalau hum berbeza kan. Hum kalau dia fi'il madhi, apa tanda dia? Waw alif sukun di akhir perkataan. Dia tak pakai hum. Hum ni kita tahu hanya untuk isim sahaja. Ya. Waw alif ni untuk fi'il madhi kan. Mad. Tapi na dia sama. Dia isim ke ataupun dia fi'il ke, tanda dia sama. Nun alif kat belakang juga. Jadi yang membezakan dia adalah Tanda huruf sukun. sebelum tu Yang sukun berbaris sukun. ataupun tidak. Kalau sukun kita tidak boleh potong kerana dia adalah fi'il. Kalau sebelum tu macam ajik tanah ni dia ada baris, maka kita boleh potong sebab dia adalah isim. Ustaz, Ya saya. ini banyak example-nya Ustaz. Ini apa ni domir sebelah menyebelah Ustaz. Jikta tu anta kan? Lepas tu na, banyak dia macam sebelah menyebelah. Ya, Betul jadi jikta ni anta tu kan? betul. Hamzah mati dengan ta. Ya, betul. Okay. Kalau kita pecahkan jik tanah. Kita pecahkan jik tanah kan. Kalau kita pecahkan dia adalah Kita jikta plus na mengalir. nun alif kan. So jikta satu cerita, na satu cerita lain. Kan. So jikta dia tak alif di akhir perkataan sebelum disukun. Maka ni adalah fi'il. Na Jik ni ja'a ke Ustaz? betul. Ni adalah ja'a. Ya. Asal dia ja'a. Dia berubah jadi begitu. Ini sebab apa? Sebab ada huruf yang sakit ni, huruf cacat ni. Huruf illah. So sebab tu perubahan dia tak dijangka. Kan? Daripada ja'a jadi jikta. Kan? Macam kategori qala dia jadi kulta. Kan? Tidak dijangka. Ini memang kena hafal lah. Ini memang kena hafal. Tak boleh nak buat apa. Tak ada formula. Dia tak ada formula. Baik, maka yang kita nak beri perhatian ialah tanda yang berada di sebelum nun alif. Untuk nahnu ni. Ustaz. Ya, saya. Sekejap boleh Ustaz? Yang mana? Balik yang soal Haji Syed tadi Ustaz, yang jik tanah tu. Kenapa apa maksudnya kalau kita baca kedua-dua tu, sebab satu tu dia fi'il, satu tu isim. Dan dua-dua tu domer. Maksudnya? Jadi kenapa dia macam tu? Kenapa sampai nak kena ada dua domer dalam ayat tu Ustaz? Dalam perkataan tu? Macam kami keluarkan kamu dah dua dah domain. Macam mana? Kami keluarkan kamu dah dua dah domain. Example lah bahasa Malaysia kan. Jadi kata dia tu lebih kurang macam tu. Macam ni kalau dalam bahasa Malaysia apa makna dia Ustaz? Dalam bahasa Malaysia, Jik tanah. jik tanah ialah anta, Engkau, aku, engkau. Kau datang kepada kami. engkau Ya, datang. Kami. telah datang Jik tanah. Kepada kami. kepada kami. Wow. Wah, dah satu ayat Ustaz
Yalah, Satu dia ayat. satu kalimah aja. Satu Engkau jumlah telah dah. datang kepada kami. Nampak macam ni. Tapi ada dua lah, engkau. So kita tahu siapa yang datang. Siapa yang datang? Engkau. Engkau. Dia datang kepada siapa? Kami. Nah. So kami tu dia statik kan duduk kat sini je. Hmm. Kami dia statik. Kan ramai, dia kena 3 dan lebih kan. Ada pula orang baca kami telah datang kepada engkau. Yang telah datang kepada dia, engkau ni yang pergi kepada kami. Mana dulu, mana kemudian? Jadi Kau dulu ke kami dulu? Kami. Jadi bezanya ialah engkau ni kan dia telah datang, dia yang datang. So dia telah membuat perbuatan. Sebab itu dia adalah fi'il, kata kerja. Kami kat sini je, dia stay, dia tak buat apa. Kami ni nak merujuk pada kumpulan ni. Dia tunggu je. Dia tunggu je. Jadi sebab itu dia adalah isim. Ini adalah isim. Dia maintain isim. Macam tu. Jadi dalam satu ayat tu. Pandai Ustaz explain lah. Tak, betul. Betul lah. Tak, pandai explain tu satu. Pandai explain tu satu. Tapi formation of the perkataan itself tu, it's just one word. Tapi makna dia tu dia punya banyak. Itulah dia kata bahasa Arab tu very kaya. Bahasa Inggeris pun tak boleh nak cari. Subhanallah. Satu perkataan banyak ayat banyak ni Ada tu punya panjang. Padahal berapa word dia? 1, 2, 3, 4. Kalau tidak Quran kita tahu berjilid tak? Ya, itu yang terjemahan, dia tak letakkan setiap patah perkataan. Sebab kalau diletakkan dia akan jadi panjang lah, dia akan jadi panjang. So dia akan buang mana yang tak mengganggu makna sangat, dia buang. Kadang orang nak baca terjemahan, dia tak kisahlah past tense ke present tense, orang kadang tak kisah sangat. Tapi siapa yang nak tadabbur kan, nak kaji Quran, nak rasa feel bila baca Quran, dia kisah. Fi'il past tense ataupun present tense tu dia ambil kisah tu. Untuk kalau nak tadabbur kan, nak lihat pada, nak faham ayat, nak ambil pengajaran. Dan untuk terjemahan dia bagilah makna yang orang boleh nak faham. Baik. Maka bila ada sukun sebelum dhamir tu kan, kalau kita tukar jita ni dia jadi jina contohnya kan. Maka jina maksudnya apa? Dia telah berubah, kami telah datang. So kalau kami telah datang, kami tu dia sedang buat perbuatan lah kan. So kalau kita potong dia, je, dia dah tak jadi dah. Kita dah potong dekat sini dah. Dia macam telah datang. Siapa yang datang tak tahu. Kan? Sebab kita dah potong dia punya orang yang buat dia. Jadi sebab tu tak tepat kalau kita potong sebelum tu sukun, kita potong dia punya na. Tu kita nak potong, dia tak tepat. Sebab itulah dia punya pelaku dia ataupun orang yang membuat perbuatan itu, pekerjaan tu. Ustaz, kalau ayat perkataan ni dia kata jita ilana, tak jadi ke Ustaz? Boleh? Jadi boleh. Boleh. Tak ada Boleh, salah lah. Tak salah, dia kata jita ilaina, boleh? Oh, ilai, dia kena ilai lah. Ilaina, boleh? Yalah betul lah, ya kan, alif lam ya kan. Baik, tak cakap Jita alai ilaina. Dengan dia kata jitana. Kan? alai dah. Cantik soalan Najib Ayah tu. Dia sama macam kat dalam surah Al-Fatihah yang kita baca lah. Sama je perkataan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ni kalau kita sebut na'buduka, dia buat maksud yang sama. Kami mengabdikan diri kepada engkau juga. Kami menyembah engkau, sama je. Dengan iyyaka na'budu, sama. Kan? Cuma itu kelebihan bahasa Arab. Bila ada perbezaan cara tulis luar daripada kebiasaan. Yang biasanya ialah na'buduka, tu biasa. Tapi bila cara tulisannya luar biasa, maka mesti ada sesuatu yang nak disampaikan. Sebab tu iyyaka na'budu. Dia bukan hanya nak fokus pada pengabdian diri kepada Allah, tapi dia nak fokus kepada ka ni juga. Iyyaka ni nak fokuskan. Sebab tu dia letak dekat depan. Macam Haji Yahya kata jitana kan, dengan jita ilaina. Dari terjemahan bahasa Melayu sama. Engkau telah datang kepada kami, sama. Tapi kalau lihat dalam konteks Arab dia berbeza. Dia
dia ada berbeza. Ada ilah dan juga tak ada ilah, nanti Dia akan ada penekanan dia. ada membawa kepada maksud yang berbeza. Itulah kelebihan, dan kalau kita nak cerita detailnya sikit, kelebihan huruf jar. Kelebihan huruf jar. Huruf jar memainkan peranan yang penting. Saya bagi contoh, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Kan? Maksudnya surah Al-Insan kan? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Wa yut'imuna ta'am maksudnya apa? Ayat berapa ni? Ayat ke-8. Ayat ke-8. Memberi makan benda-benda makanan. Dan ayat ke-8, dan juga mereka memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim. Baik. Mereka juga ayat ke-8. Mereka juga memberi makan. Itu maksudnya wa yut'imuna ta'am. Kan? Yang dihajati dan disukainya kat sini, hubbihi. Sampai sini. Baik, perkataan ala. Kalau dia tak wa yut'imuna ta'ama hubbahu. Kan, mereka bagi makan makanan yang suka pun boleh, tapi kat sini digunakan ala. Huruf jar. Maksudnya apa? Atas. Kan? Dalam terjemahan tak guna pun perkataan atas, tak ada pun. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya. Perkataan atas tak ada pun. Atas Dalam suka terjemahan. Nah, tapi dalam teks Arab ada. Kan? Antaranya lah apa? Huruf ala, dia membawa maksud al-isti'la. Maksudnya apa? Orang tu bukan saja dia bagi makan, tapi dia bagi makan sesuatu makanan yang dia sendiri rasa makanan tu tinggi. Ala tu maksud dia ala tinggi, atas kan? Makanan tu tinggi, makanan tu best sangat. Makanan tu memang number one. Dia bukan saja bagi makan setakat yang mungkin yang biasa-biasa ataupun yang dia suka, tapi yang dia betul-betul suka. Kira number one dalam list dia yang dia paling suka. Ala hubbi. Dia dah ambil daripada perkataan ala, menunjukkan sesuatu yang atas, yang tinggi. So makanan tu bukan makanan yang biasa, kan? Bukan makanan yang dia suka, tapi yang makanan suka yang biasa, tapi makanan yang dia suka tapi memang yang betul-betul dia suka, kan? Memang kalau bagi pilihan, kan, priority dia itulah dia. Kalau bagi daging, kan, contoh daging yang bahagian part yang wagyu itulah yang paling dia suka. Itu yang dia bagi ala. Yang kalau dia sendiri makan, itu yang dia akan pilih dan dia memang betul-betul suka dengan makanan tersebut. Itu dapat daripada ala. Tinggi Itulah, bahasa Arab, Ustaz. Itu penggunaan sebagai contoh yang Jia kata tadi, ji'tana dengan ji'ta ilaina. Hanya tambah perkataan ilah, huruf jar saja. Tapi dalam bahasa Arab dia memberi makna yang berbeza. Itu signal lah tu. Itu signal. Baik. Itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Kita nak lihat pada kalau nak lihat pada homework, saya rasa Na ni sangat mudah. Na ni sangat mudah. Ada homework ke Ustaz? Homework Raya ada Haji lah tapi minggu depan. boleh. Raya Haji minggu depan. Raya Haji minggu depan. Malah buat isu. Nak bakar lemang Ustaz. Tak bakal lemang pun. Tak raya lah. Lepas basic. Kalau ada Nurul kita bagi pelepasan. Tak payah homework. Tapi bakar lebih sikit. Tak bakar Ustaz. Nuria pandai buat lemang. Kena basin dah teruk dah. So Na senang, mudah. Boleh je pilih je mana-mana ayat. Boleh bagi contoh daripada mana-mana ayat. Sebab banyak contoh dia banyak dalam Al-Quran. Berapa nak kena buat Ustaz? Berapalah yang Terdaya. ala hubbi. Berapa yang terdaya? Ambil yang ala hubbi. Alam. Kalau ala dia kena yang ke arah maksimum kan. Dia tak ke arah yang minimum, dia kena ala atas lah. Pergi kepada arah yang maksimum. Alah. Tak kisahlah berapa. Standard kita biasalah 5. Biasa kita standard. 5 dan ke boleh. atas. Boleh kan. 5 tu banyak dalam Quran, insya-Allah.